sebuah negara yang terletak jauh ke timur dari dataran Asia. Pada tahun 2022, Korea Selatan merekodkan sebanyak 51.8 juta orang penduduk dan 95% daripadanya adalah etnik Korea. Masyarakat Korea sangat berpegang teguh kepada ajaran Confucius yang beraliran agama Buddha. Walaupun zaman telah berubah dan ramai yang memilih untuk tidak beragama, masyarakat Korea masih lagi berpegang kepada ajaran ini yang telah membentuk cara hidup mereka serta asas bagi kebanyakan sistem perundangan masa kini. Menurut Profesor Gerd Hofstede, budaya adalah pengatur caraan kolektif minda yang membezakan ahli satu kumpulan atau kategori orang daripada yang lain. Kajian pasukan beliau telah mengenal pasti 4 nilai budaya penting yang boleh membezakan di antara satu budaya dan budaya yang lain. Masyarakat Korea dikategorikan sebagai masyarakat yang kolektif. Mereka menekankan penggunaan bahasa Korea yang disebut oleh Samovar, Porter dan McDaniel tahun 2001 sebagai peranan utama yang merangkumi budaya, kehidupan dan masyarakat. Selain itu, mereka juga mengamalkan sistem nilai Korea yang diwarisi secara turun-temurun serta diajarkan juga secara formal di sekolah. Nilai ini menekankan beberapa perkara di antaranya adalah penerimaan tanggungjawab, kawalan diri, pembangunan budaya tradisional, komitmen terhadap pembangunan negara dan sebagainya. Dengan nilai moral yang diamalkan oleh masyarakat Korea ini, mereka menjadi satu masyarakat yang bersatu hati dan membuat keputusan berdasarkan pendapat awam. Mereka juga dilihat mempunyai semangat jati diri yang tinggi dan sentiasa berusaha memajukan diri untuk kebaikan komuniti dan negara. Sifat masyarakat Korea yang kolektif ini menjadikan masyarakatnya mudah untuk mengikuti trend. Ini jelas dilihat apabila demam K-pop melanda seluruh dunia, bermula daripada penerimaan masyarakat Korea itu sendiri terhadap pemain industri tersebut yang dilihat dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Sehinggakan kumpulan penyanyi terkenal Korea, BTS, diangkat menjadi Duta Korea Selatan. Konsep uncertainty avoidance adalah merujuk kepada aspek penerimaan masyarakat dalam sesuatu budaya itu dalam menerima sesuatu keadaan yang tidak pasti, tidak dapat diramalkan, malah tidak berstruktur. Menurut Hofstede, terdapat dua orientasi budaya iaitu high uncertainty avoidance apabila kecenderungan masyarakat berada di tahap yang tinggi dan yang keduanya pula adalah low uncertainty avoidance iaitu kecenderungan masyarakat di tahap yang rendah dalam mengelak sesuatu yang tidak pasti. Jadi menurut indeks pengelakan ketidakpastian, Korea Selatan telah mendapat markah 85 iaitu antara yang tertinggi di dunia. Ini adalah disebabkan masyarakat Korea ini lebih cenderung untuk mengelak dari sesuatu perkara atau situasi yang tidak nyata, lain dari kebiasaan dan tiada struktur yang jelas. Mereka juga hanya akan melakukan satu perkara itu berdasarkan proses dan cara atau peraturan yang telah ditetapkan sahaja. Mereka akan menolak idea dan kelakuan yang pelik. Ini jelas apabila mereka bersikap kurang toleransi terhadap komuniti LGBTQ dan menganggap ianya adalah sesuatu yang tabu. Malah, mereka juga tidak akan mengambil sesuatu risiko untuk mencuba perkara yang baru. Ini menjadikan mereka seolah-olah kurang berinovasi. Selain daripada itu, peraturan formal, kepercayaan dan ritual secara turun-temurun juga dijadikan panduan dalam melakukan perkara tertentu. Akhir sekali, dalam proses membuat keputusan pula, mereka dilihat lebih selesa membuat sesuatu keputusan itu berlandaskan kepada norma masyarakat sekeliling. Jarak kuasa. Yang pertama, jarak kuasa yang tinggi dan mengamalkan sistem hierarki di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, nilai menghormati orang yang lebih tua dengan panggilan yang menunjukkan rasa hormat. Meletakkan nilai setia kepada organisasi, negara serta bertindak mengikut arahan orang atasan. Manakala peranan sosial juga mempengaruhi secara layanan kepada seorang individu jika berada atau kaya serta berpangkat lebih tinggi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat teori dimensi budaya Hofstede dari segi masculinity dan juga femininity di negara Korea Selatan. Menurut laman web Hofstede Insight, Korea Selatan mendapat markah setinggi 39%
di dimensi ini dan oleh itu ianya dianggap sebagai masyarakat feminin sesuai dengan budaya mereka yang menghargai hubungan sesama manusia. Menurut Hofstede juga, kewanitaan ataupun femininity bermaksud masyarakat di mana peranan jantina sosial bertindih. Kedua-dua lelaki dan wanita sepatutnya sederhana, lembut dan prihatin dengan kesaksamaan hidup. Ciri-ciri yang dapat dilihat adalah dari segi norma sosial, ekonomi dan politik, agama, gaya kerja dan keluarga serta persekolahan. Di negara-negara feminin, tumpuannya adalah pada bekerja untuk hidup ataupun in order to survive, we need to work. Berbeza dengan negara masculinity yang mengamalkan gaya hidup iaitu hidup untuk bekerja. Ianya berbeza. Apabila sesuatu isu berlaku di dalam sesebuah organisasi, pengurus akan berusaha untuk mencapai kata sepakat orang ramai bagi menghargai kesaksamaan, perpaduan dan kualiti dalam kehidupan kerja mereka. Konflik-konflik yang berlaku akan diselesaikan dengan kompromi dan rundingan. Di atas prinsip ini juga terciptanya gerakan Samuel Undong yang memfokuskan pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan komuniti. Jika sebelum ini pengaruh Confucianism dalam budaya mereka yang jelas meletakkan kedudukan lelaki lebih tinggi daripada wanita, Kementerian Kesaksamaan Jantina dan Keluarga telah ditubuhkan pada tahun 1998 bagi memperkasakan hak kesamarataan jantina. Dengan adanya undang-undang yang jelas, lelaki dan wanita dalam masyarakat Korea kini mendapat peluang yang sama baik dalam bidang pendidikan maupun bidang pekerjaan. Selain daripada itu juga, pada tahun 2018, Akta Piawaian Buruh Korea Selatan telah menetapkan bahawa maksimum masa bekerja yang dibenarkan hanyalah 52 jam seminggu. Penetapan ini bagi memberi ruang kepada para pekerja untuk mendapat kehidupan yang lebih seimbang dan berkualiti seperti mana yang ditekankan dalam masyarakat feminin. Musa daripada pembentangan ini, negara Korea Selatan merupakan sebuah negara yang memiliki nilai-nilai murni dan membentuk budaya yang tinggi. Masyarakat di Korea juga mengamalkan kolektivisme. Dari segi pengelakkan ketidakpastian, masyarakat Korea lebih cenderung untuk bertindak mengikut peraturan formal. Jarak kuasa ataupun power distance di dalam masyarakat ini juga mempunyai jarak kuasa yang tinggi serta mengikut hierarki. Oleh itu, dengan nilai-nilai murni serta budaya yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang menyumbang kepada negara. Ini menjadikan komunikasi di dalam masyarakat ini sebagai pengikat dan melahirkan rasa persamaan yang menjadikan negara berkembang maju dari masa ke semasa. Itu sahaja pembentangan daripada saya dan juga rakan-rakan. Terima kasih.